dalam proses untuk melantik mereka. Ini lebih yang mustahak. Ya, saya setuju bahawa integriti dan kewibawaan ini semua adalah satu perkara yang banyak antara faktor-faktor yang akan diambil kira sebelum perlantikan dibuat. Tan Sri, bila seseorang Judicial Commissioner dilantik, apakah dia perlu dihantar untuk menjalankan tugas? Apakah sebab dia dilantik? Itu perkara yang mustahak. Bila saya nampak huraian dalam bahasa Malaysia, saya sangat setuju kepada huraian tersebut berbanding dengan huraian dalam bahasa Inggeris yang nampaknya bila translation dibuat, dia telah hilang perkataan yang saya tunjukkan sebelum itu, iaitu segera diselesaikan. Dan saya rasa ini adalah perkara yang mustahak, di mana macam saya katakan di Ipoh, kalau kita adakan lebih kurang 8 bilik mahkamah, tetapi tidak, nampaknya selalu ada hanya 2 atau 3 hakim. Dan semasa sebelum kita merdeka, kita ada 2 hakim di Ipoh. Sekarang di antara 2 ke 3, sekali-sekali 3, sekali-kali 1, dan ini kerap kali menjadi. Dan apa terjadi kepada mahkamah yang telah dibina tetapi tidak diguna pakai sehingga hari ini? Mahkamah tinggi yang telah disediakan di Teluk Intan. Saya ada pernah membangkitkan perkara ini semasa Padang Ranggas menjadi timbalan Menteri Undang-Undang pada tahun 1998. Di masa itu beliau telah mengatakan dalam satu jawapan mengatakan bahawa kita kerajaan Barisan Nasional very far thinking. Kita bukan buat satu mahkamah sebagai white elephant. We know what's going to happen tomorrow. Tahun 1998, sekarang 2008. Tak pernah satu hakim mahkamah tinggi pun dihantar ke Teluk Intan atau telah beroperasi atau berfungsi di sana. Kenapa ratus-ratusan ribu diguna pakai untuk pembinaan satu mahkamah tinggi di Teluk Intan tetapi tidak diguna pakai langsung sehingga hari ini? Adakah boleh katakan far-sighted thoughts of the Barisan Nasional? Kenapa kita membazirkan wang untuk membina satu mahkamah? Walhal apa yang lebih mustahak adalah the support staff kepada hakim-hakim, kepada Judicial Commissioner. Itu perkara yang lebih mustahak. Saya juga dalam hal ni, Datuk Tan Sri Speaker, Judicial Commissioner yang dilantik, kenapa dia tidak ada staff-staff yang boleh menolong beliau? Di antara perkara yang selalu kerap kali dikatakan oleh hakim dan Judicial Commissioner adalah ini, di mana selepas perlantikan beliau, dia perlu ambil kerani-kerani dari bekas hakim, di mana dia mengatakan kepada saya rasa ini perkara yang diketahui oleh ramai di antara golongan peguam, di mana the staff is not up to the mark. Lebih baik kalau staff-staff itu di antaranya adalah kerani-kerani yang menyiapkan judgement atau notes of evidence, di mana hakim sendiri diberi satu allowance supaya dia boleh melantik satu kerani atau satu suitable staff untuk bekerja sebagai kerani kepada hakim. Kerap kali kita ada situasi di mana Judicial Commissioner atau hakim-hakim sangat susah menjalankan tugas mereka bila ada kerani-kerani atau pegawai-pegawai yang tidak ada boleh menjalankan tugas yang dikendaki oleh seseorang hakim. Tuan Speaker, perkara yang mustahak untuk perlantikan apa-apa mana-mana hakim adalah untuk overcome backlog of cases. Itu kriteria yang mustahak semestinya oleh sesuatu kerajaan. Tetapi adakah selepas proses dari tahun 1971 di mana perlantikan Judicial Commissioner telah dimulakan, kita telah mencapai hajat ini? Adakah kita telah mengorangkan kes-kes di mahkamah tinggi, khususnya bila Judicial Commissioner dilantik? Apakah kriteria atau benchmark yang digunakan supaya kita boleh nilai apakah kerja-kerja yang dibuat oleh Judicial Commissioner ini adalah betul, adalah dia perlantikan itu adalah baik? Dan di mana ramai di antara Judicial Commissioner yang telah dilantik,
Ada juga yang tidak kontrak mereka tidak di renew kan, tetapi ada juga judicial commissioner yang di mana dalam satu kes di Ipoh masa itu Tan Sri Fairuz dia sendiri telah mengatakan, saya hairan, dia kata dalam in the judgment, how can a judicial commissioner make this kind of judgment? She is inapt to be a high court judge. Selepas 6 bulan, selepas Tan Sri Fairuz mengatakan sedemikian, judicial commissioner ini telah dinaikkan pangkat menjadi hakim Mahkamah Tinggi. Dan ini adalah satu perkara yang perlu diambil kira oleh kerajaan. Kalau saya harap Yang Berhormat tidak nyatakan ini itu keluar tajuk lagi. Yang Berhormat sendiri keluar tajuk sudah. Ya. Oleh kerana Yang Berhormat menyentuh soal kesesakan kes-kes di mahkamah ini. Adakah Yang Berhormat pernah mendengar cadangan daripada pihak kerajaan bahawa kes-kes ini akan diklasifikasikan dan mungkin optimiskan masa untuk mendengar? Kalau boleh di hujung minggu, kalau boleh sampai malam. Apa pandangan Yang Berhormat? Itu pandangan Yang Berhormat saya rasa Yang Berhormat Menteri boleh ambil kira lah mengenai adakah itu satu perkara yang boleh diimplementasikan. Tapi yang lebih mustahak, Tuan Speaker, adalah di mana judicial commissioner perlu kita analyse dengan betul-betul bahawa kenapa ada pihak-pihak yang tidak dengan izin right judgment, not up to the mark, tetapi ada yang telah dinaikkan pangkat, ada juga yang masih lagi menjadi judicial commissioner. Dan di saraan yang dikatakan di ini, saya nak tahu berapakah gaji basic mereka. Ini adalah satu perkara yang mustahak juga, Tuan Speaker, di mana gaji pokok mereka sangat kurang, tetapi ada allowance. Ini juga menjadi satu perkara yang mereka kuatiri. Judicial Commissioner mengatakan bahawa kenapa kita diberi allowance, housing allowance dan macam-macam allowance. Semua ini tidak diambil kira untuk pension. Dan ini sangat menyusahkan mereka. Kenapa mereka juga tidak bagi the basic salary yang menasabah, supaya mereka semasa mereka pension, ini perkara yang boleh diambil kira.